Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama kitab kita lagi ni, Al-Wajiz fil Fiqh. Nah, tadi seterusnya dalam bab kubur lagi lah. Jadi hendaknya memberi tanda pada makam, pada kubur dengan batu atau sejenisnya agar diketahui. Tanda bukan buat bina ke apa blender, tapi tanda sekadar ni kubur dah. Dan dijadikan tempat pemakaman perkuburan bagi keluarganya dah. Jadi bolehlah sekadar dia tahulah, keluarga dia tahu kuasa dia dah. Berdasarkan hadis Adil Muttalib bin Abi Wada'ah radhiyallahu anhu qala lamma mata Uthman bin Maz'un ukhrija bi najazatihi fadufina fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan ay ya'tiyahu bihajarin falam yastati' hamlahu faqama ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasara an zira'ihi qala al-Muttalib qala alladhi yukhbiruni dhalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ka'anni anzuru ila bayad zira'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hasara anhuma ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. Dari Muttalib bin Abi Wada'ah, dia bercerita, tak kala Uthman bin Maz'un meninggal dunia, maka dibawalah jenazah ke makam, ke perkuburan. Abdul Uthman bin Maz'un ni meninggal dunia, bawalah jenazah dia tu ke kubur. Lalu dikebumikan. Setelah dikuburkan, Nabi SAW menyuruh seorang sahabat mencari batu. Namun ternyata ia tidak mampu membawanya. Maka kemudian Rasulullah SAW sendiri yang datang mengambilnya sambil menyisingkan lengan bajunya. Ambil batu nak tanda kubur. Al-Muttalib melanjutkan ceritanya. Berkatalah orang yang memberitakan kepadaku dari Rasulullah SAW. Seolah-olah aku melihat putih kedua lengan Rasulullah SAW ketika beliau menyisingkan kedua lengan bajunya. Jadi baru nampak putih lengan baju ni. Di baju Nabi ni kita tahulah tidaklah lengan pendek, kebanyakan lengan panjang. Kemudian beliau mengambil batu itu dan meletakkannya di bahagian kepalanya lalu bersandar. Jadi tidak dua batu ni, sekadar satu batu je di kepala saja letakkan kira tu. Dengan batu ini aku mengenal kuburan saudaraku. Jadi kenal lah, ahli keluarga kenal ni kubur anak beranak dia. Ada perbahasan lah, tulis saya boleh tulis nama dah. Tapi sekurang-kurangnya nak tahu kubur lah. Dan aku akan mengubur di tempat ini pula bila ada dari kalangan keluarganya yang wafat. Jadi anak beranak boleh lah. Kita kira nak kubur anak beranak kuasa ni. Kuasa anak beranak dia. Ini kuasa anak beranak dia. Walaupun perkuburan umum dah. Perkuburan umum dah. Tapi buat bangunan, buat blender tak boleh. Haram dah. Untuk dikubur tak boleh besar dah. Tak kira lah. Tak wali lah. Apa pun tak boleh besar kubur dah. Haram. Hadis ni Hasan. Rujuk Ahkamul Janaiz halaman 15. Anul Ma'bud jilid ke-9. Halaman 22, nombor 3190. Anul Ma'bud ni Syarah Sunan Abi Dawud. Yang seterusnya dia, hendaklah salah seorang. Doa ini dipimpin sebagaimana banyak dilakukan masyarakat, tetapi masing-masing berdoa Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu dah. Allahumma ighfir laha, Allahumma tsabbitha dah. Gini lah. Jadi doa ni dekat kubur kita tak perlulah orang ramai kalau doa pun tak apa, tapi masing-masing doanya Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Hendaklah salah seorang berdiri di samping kuburannya untuk memohonkan keampunan bagi semayat dan keteguhan hati dan menyuruh kepada hadirin agar melakukan hal sama. Jika ada Nabi tu, Nabi doa tidaklah kata pakai amin ramai nak. Tapi Nabi suruh orang lain doa pula dah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Uthman bin Affan radhiyallahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسألون. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu, ia berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai memakamkan, menguburkan jenazah si mati dah, berdiri di samping kuburnya sambil bersabda. Nabi duduk di tepi kubur tu. Nabi bersabda, Nabi tidaklah kata doa orang amin, tapi Nabi kata mohon keampunan lah, mohon ampunkan dah. Nabi kata istaghfiru li akhikum dah. Mohon ampun kepada Allah untuk saudara kalian. Bukan Nabi doa dah. Padahal Nabi ni mustajab pada Nabi. Kita ambil hak Nabi doa pada dah. Tapi tidak, Nabi suruh doa masing-masing. Mohon ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini dan keteguhan hati untuknya dah. Wasallallahu tasbit. Minta teguh hati dia boleh jawab soalnya muka nakir dah.
Istaghfir li akhikum, mintalah keampunan kepada saudara kamu ni. Wasalu lahu tasbit, mintalah keteguhan hati untuknya dah. Kita minta Allah supaya teguhkan hati dia ni. Kerana sekarang ditanya fa innahul an yusalu, kerana orang ada di kubur ni senang ditanya dah. Tak ada pula Nabi talqin ke apa dah. Ajar dah, takut boleh jawab dah soalan mereka. Tak ada dah. Terus Nabi suruh doa dah. Tak ada guna apa kita ajar. Yang pentingnya kita minta doa supaya Allah memberi kekuatan kepada si mati tu supaya boleh jawab soalan malaikat muka maki. Minta dengan Allah dah. Mungkin ajar itu dah. Hadisnya sahihul isnad ahkamul janaiz ayat muka surat 156. Ainul Ma'bud syarah Sunan Abi Daud jilid ke-9 muka surat 41 nombor 3205 dah. Diperbolehkan duduk sesaat sebentar lah di perkuburan, di pemakaman dengan di perkuburan dengan maksud mengingatkan hadirin akan kematian. Ini timbul macam tazkirah ringkas dah. Dah mengingatkan hadirin akan kematian. Ada kata talqin tu lah ganti dia ni. Dah orang dari kubur tu ajar sedar mana pun tak boleh ajar. Yang ajar pun tak boleh, dia tidaklah mendengar. Ada kata dengar juga, ada kata tak dengar. Tapi yang pentingnya dengar pun tak boleh jawab berdasarkan pendengaran dia. Yang jawab kena berdasarkan amalan dia dah. Jangan maksud ingatkan hadirin akan kematian dan kehidupan sudah mati. Jadi tazkirah lah berdasarkan hadis. Ada dalil dah. Bukan tak boleh langsung, tapi janganlah buat satu upacara macam satu upacara pula dah. Tapi sekadar tazkirah ringkas. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu bercerita, pada satu hari kami bersama Nabi SAW menghantarkan jenazah seorang lelaki dari kaum Ansar. Ketika kami sampai di makam di kubur dan mayat belum dimasukkan ke lilahat lagi. Maka Rasulullah SAW duduk dan kami pun duduk di sekelilingnya dengan tenang. Tak masuk dalam kubur lagi dah. Seolah-olah di atas kepala kami ada burung yang bertenggek. Maksudnya pakasnya dah khusyuk belaka dah. Nak tak masuk dalam kubur lagi. Di tangan Rasulullah ada sebatang kayu, lalu sambil menggores tanah. Lantas beliau mengangkat kepalanya, kemudian bersabda dah. Gores atas tanah, wak tulis apalah, hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Nabi tazkirahnya. Duduk kubur, Nabi raya minta berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Beliau mengucapkannya 2-3 kali, minta supaya kita ni doa, minta selamat daripada siksa kubur dah. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam, min 'adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Setiap kali sembahyang ni baca dah. Beliau mengucapkannya 2 atau 3 kali lah. Nabi suruh kita minta berlindung daripada azab kubur. Lalu Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya hamba yang beriman bila meninggal dunia sedang menuju akhirat. Dan datanglah kepadanya para malaikat dari langit dengan raut wajah yang putih berseri. Seolah-olah raut wajah mereka bagaikan matahari yang bersinar terang. Malaikat tu mari dah putih, berseri-seri dah. Macam matahari dah. Dengan membawa kain kafan dan wangi-wangi dari syurga. Bukan kain kafan hak dunia, hak bertanda dari kubur tu. Kain kafan suku yang lain lah. Daripada syurga dah. Wangi-wangi daripada syurga hingga mereka duduk di tempat yang jauh, sejauh mata menandang. Nampak tu tuah kubur dah. Kemudian datanglah malaikat maut. Tuhan alaihissalam sehingga duduk persis di samping bahagian kepalanya. Malaikat maut duduk atas kepalanya. Lalu berkata, wahai jiwa yang bersih, keluarlah engkau menuju keampunan Allah dan keredaannya. Dah. Malaikat sambut pun ayat dah. Membolehkan ampunan dan boleh redanya. Kemudian keluarlah jiwa tersebut, matilah dah. Ruhnya keluar. Mengalir seperti mengalir dengan titisan air dari mulut bejana tempat minumnya. Keluar dah. Kemudian malaikat maut itu memegang roh yang bersih tersebut. Lalu ketika dipegang oleh malaikat maut, para malaikat yang lain tidak pernah membiarkannya berada di tangan malaikat maut walaupun sekejap mata hingga mereka langsung mengambilnya dah. Malaikat lain pula dah. Malaikat yang bawa kain kafan ke apa dia lah. Wangi-wangi syurga dah. Kemudian roh itu dibungkus dengan kain kafan dan dilumuri dengan wangi-wangian dari syurga tersebut. Kemudian keluarlah ia darinya laksana harum semerbaknya minyak kasturi yang meliputi seluruh permukaan bumi. Kemudian mereka membawanya naik ke atas. Maka tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat kecuali mereka bertanya dah. Jadi malaikat ni bawa dah. Jumpa malaikat lain pula dah. Jadi malaikat nampak tu tanya lah, roh yang baik ini milik siapa ni? Maka dia jawab, milik si fulan bin fulan. Sebut nama dah, nama si mati dah. Bukan fulanah dah. Orang bomo gapo setengah tu talqin pun boyak. Pak ngatik tahlil pun dah fulan bin fulanah dah. Nama pemok dia dah. Ada yang sahih tak ada ni. Tu ayat bomo dah. Dengan hadis sahih fulan bin fulan. Tak ada pun fulanah dah. Mok dah.
Dengan menyebutkan namanya yang sangat baik yang menjadi namanya ketika dunia, hingga mereka sampai di langit dunia terdekat. Kemudian para malaikat yang bawa ruh itu minta dibukakan pintu langit selanjutnya untuknya, dan dibukakan pintu untuk mereka. Sehingga seluruh penjaga dan penghuni langit ikut serta menghantarkannya ke langit yang tujuh hingga tiba ke langit yang ketujuh. Sampai langit ketujuh ruhnya. Kemudian Allah SWT berfirman, simpanlah catatan amal harian hamba-Ku ini di Illiyin dan kembalikanlah ia ke dunia. Simpan catatan amal dia di Illiyin, amal dia. Kembalikan ruh ke dunia. Kerana sungguhnya dari tanah dan ke sana pula aku akan mengembalikan mereka. Dan dari bumi itu aku akan mengeluarkan mereka sekali lagi. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Kemudian ruhnya dikembali ke jasadnya. Masuk semula. Naik patah langit tujuh. Patah balik. Tak lama kemudian datanglah dua malaikat lantas mendudukkan mayat itu. Lantas bertanya kepadanya. Naik dulu baru turun balik. Barulah malaikat tanya malaikat Munkar-Nakir. Siapakah Rabbmu? Siapa Tuhanmu lah, Rabbmu lah. Jawabnya, Rabbku adalah Allah. Keduanya bertanya lagi kepadanya, apakah agamamu? Jawab ruh tu lah. Agama saya Islam. Keduanya bertanya lagi, malaikat Munkar-Nakir tanyalah lagi kepadanya, apakah orang ini pernah diutus ke tengah-tengah kalian? Tanya Nabi lah. Jawab je. Ya, beliau adalah utusan Allah. Jadi bayar lah macam TV. Nampak TV? Kita kan nampak Nabi Muhammad tak? Ni lah. Jadi kita tak ada jumpa pun. Kalau kita berimej, automatik kita kenal lah. Kalau kita tidak berimej, duduk dalam Nabi munafik pun, jadi tak kenal lah. Jadi keduanya bertanya lagi lah. Malaikat tanya lagi, ilmumu dari mana? Dia jawabnya, saya dapat dari membaca kitabullah. Boleh baca, tidak sesak. Tak jadi belajar setel. Baca kitabullah Quran tidak setel. Cuma nak belajar guru ni supaya lebih betul lah. Lalu aku membenarkan yang benar aku baca kata benar tak benar juga dah. Dan beriman kepadanya kepada Al-Quran. Kemudian berserulah seorang penyeru dari langit. Jawapan hamba-Ku itu tepat dah. Ada orang jawab pula dah. Ada juga beritahu bahawa tepat betul hak dia jawab ni nak. Maka persiapkanlah tempat tidur untuknya di syurga. Kenakanlah pakaian dari syurga kepadanya nak. Dan bukakanlah pintu masuk syurga untuknya. Tak lama kemudian datanglah kepadanya rohnya dan wangi-wangian, dan dilapangkanlah alam kubur untuknya sejauh mata memandang. Nampak luar dia. Alai-alai dah kubur tu. Kalau kita gali tak nampak luar, tapi dia tu. Gitu dah. Dan datang pula kepadanya seorang lelaki yang tampang rupanya, berpakaian bagus dan harum semerbak. Lalu bertutur kepada hamba yang berjiwa bersih itu, bergembiralah dengan apa-apa yang menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dijanjikan dahulu kepadamu. Kemudian ia bertanya kepada orang yang berparas tampan itu, siapakah engkau sebenarnya? Jadi orang roh semati tanya, siapamu sebenarnya? Siapakah engkau sebenarnya? Wajahmu tanpa rupawan datang kepadaku membawa segala macam kebaikan. Jawabnya, sebenarnya aku adalah amal solehmu. Amal soleh. Jadi teman kita dalam kubur. Maka ia berkata, wahai Rabbku, kiamat kalah sehingga aku boleh kembali kepada keluargaku dan harta kekayaanku segera. Minta kiamat cepat-cepat. Nak jumpa dengan keluarga dia lah. Al-Barra bin Azib melanjutkan, Rasulullah SAW melanjutkan keterangannya bahawa seorang yang kafir jika meninggal dunia dan sedang menuju alam akhirat, maka turunlah kepadanya sekelompok malaikat yang berwajah hitam legam. Malaikat berupa tak comel, berupa huduh hitam legam, dengan membawa kain yang berduri pula dah. Kain kafan yang berduri. Lalu mereka duduk agak jauh dari mereka sejauh mata memandang. Tak lama kemudian datanglah malaikat maut hingga duduk persis di hadapan kepalanya. Kemudian dia menyatakan kepada sang mayat kafir tu, si kafir tu, wahai jiwa yang busuk, keluarlah untuk menerima murka dan amarah Allah. Maka berserakanlah ruhnya ke sejujur jasadnya. Lalu dicabutlah ruhnya sebagaimana dia mencabut besi pembakaran sate dari bulu yang basah. Lantas ditangkap olehnya. Jadi gas. Mereka cabut ruhnya itu dengan gasan, dengan ganas. Manakala sang malaikat maut itu sudah memegang rohnya, maka mereka tidak membiarkannya berada di tangan sekejap pun, hingga mereka membungkusnya dengan kain kafan berduri. Itu kemudian menyebarlah dari kain berduri tersebut bau bangkai yang amat-amat sangat busuk yang ada di permukaan bumi. Dah kalau bau tak busuk benar. Tapi Allah tu bau lah dah. Tapi kalau bau tak busuk sangat busuk, sampai mati ke diri lah kalau ikut bau benar dah. Kemudian para malaikat yang mendampingi malaikat maut itu membawa naik ruh orang kafir itu. Maka setiap mereka melalui sejumlah malaikat. Para malaikat yang dilalui itulah bertanya dah. Malaikat duduk tepi jalan, kita katakan, tanya lah, roh siapakah yang busuk ini? Jawab mereka, roh si fulan bin si fulan bin fulan. Dengan menyebut namanya amat sangat buruk yang digunakan ketika dunia. Jadi nama tu nama gelar hak paling buruk dah.
Kepala pengak kau gak ikut lah dah. Paling gelar dia, okay? Paling buruk dunia ni bubuh ke dia dah. Hingga sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta agar dibukakan pintu langit untuknya. Namun pintu tidak dibukakan baginya ni. Kemudian Rasul membaca dah. La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Surah Ar-Rah ayat 40 ni. Sekali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka akan masuk syurga hingga unta masuk ke lubang jarum. Surah Ar-Rah ayat 40. Tak boleh masuk syurga ya. So umpama orang mustahil, yang mustahil ni unta ni masuk dalam jarum, cara Arab lah peribahasa dia dan digunakan juga dalam Quran ni. Maka kemudian Allah SWT berfirman, wahai para malaikat, simpanlah catatan amal hariannya dalam neraka Sijin. Tempat simpan amal dia dalam neraka Sijin. Kerak bumi yang paling bawah. Kemudian dilemparkanlah ruhnya dengan keras. Kemudian beliau membaca ayat, wa man yusyrik billahi fakannama kharra minas samai fatakhtufu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihun fi makanin sahiq. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, mensyirikkan Allah, maka Allah ia seolah-olah jatuh dari langit. Syirik-syirik ni seolah jatuh dari langit. Lalu disambar oleh burung atau terbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh lah. Surah ayat 31. Jadi terubai tak tahu mana, hanyung, lala. Tak tahu lah. Tak ada matlamat hidup. Seolah gitulah, hanyung gitu nah. Rugi sangat nah. Kemudian sang roh dikembalikan ke jasadnya semula dan datanglah kepadanya dua orang malaikat. Lalu mendudukkannya, kemudian bertanya kepadanya, siapakah Rabbmu? Jawabnya, aku tak tahu. Keduanya siap bertanya lagi kepadanya, apa agamamu? Dijawabnya, aku tak tahu dah. Kafir ke munafik gini. Keduanya bertanya lagi kepadanya, apakah orang ini pernah diutus kepadamu ketika di dunia dah? Tumbi gambaran Nabi ni tak? Jawabnya, saya tak tahu juga dah. Maka ada suara dari langit berkatakan dia berdosa, kerana itu gelarlah tempat tidur di nerakanya dan bukakanlah untuknya satu pintu ke jalan neraka. Jadi tempat tidur neraka tu ada dah kubur dia dah. Lepas tu pintu nak masuk neraka nak nampak tunjuk ke dia dah. Nak tunjuk video-video tentang neraka ni dia dah. Kemudian panas neraka dan angin panasnya datang kepadanya sehingga membuat alam kuburnya amat-amat sempit baginya hingga membuat tulang rusuknya remuk berantakan dah. Kapak siapa? Berantakan tu. Tulang rusuk dia dah. Alam kubur dia lah. Bukan alam zahir, alam kubur dia, alam ghaib dia. Tak lama kemudian datanglah laki-laki yang buruk wajahnya, yang jelek pakaiannya, yang buruk pakaiannya dan yang busuk baunya, lalu berkata kepadanya, bergembiralah dengan yang membuat kamu celaka. Ini adalah hari yang janjikan kepadamu dia. Jadi amalan dia akan berupa dengan mubuh yang busuk huduh, dengan busuk lagi, dengan buruk wajahnya, dengan buruk pakaian, dengan busuk baunya. Dia tu rupa amalannya berkawan dalam kubur. Kemudian mayat kafir itu bertanya kepadanya, siapakah kamu sebenarnya? Wajahmu adalah wajah yang datang membawa kejelekan keburukan. Jawab lelaki itu, saya adalah amalanmu yang buruk. Kemudian sang mayat kafir itu berkata, Rabbku, gagalkanlah hari kiamat itu. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah bersabda, kemudian datanglah kepadanya lelaki buta, tuli dan bisu dengan membawa tongkat besi yang kalau dipukulkan ke gunung akan hancur menjadi debu. Maka kemudian ia memukul orang kafir itu dengannya hingga orang tersebut menjadi debu. Kata hancur debu dah. Lepas tu kemudian Allah kembalikannya ke bentuk semula pula. Lalu ia memukulnya sekali lagi hingga ia menjerit dengan jeritan yang didengari oleh segala sesuatu kecuali bangsa jin dan manusia. Jin ni ghaib dah dah. Tak jumpa. Tak merasai. Jadi tak bomo dak ia si pekor orang mati ke apa dah. Dia terpuja jin ifrit jin itulah. Dia bukan puja roh, walaupun kata puja roh. Sebenarnya itu bukan roh lagi. Itu roh tidak berada dalam alam zahir, masuklah tulang dia dah. Tengkorak dia ke apa tidak dah. Itu bukan, itu jin dah. Jadi jin pun tak tahu, tak dengar benda ni dah. Sahih Ahkamul Janaiz halaman 159. Rujuk Al-Fathur Rabbani jilid ke 7 muka surat 4 nombor 53 dan An Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud jilid ke 8 ni apa ni 9 10 11 12 13 jilid ke 11 jilid ke 13 muka surat 9 nombor 4777 ni tu Syarah Sunan Abu Daud ke apa ada ikut sekat ni dulu dah. Lepas ni lah pula kita bincang bab takziah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika subhanakallah wa bihamdika subhanakum dika syalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.